Baik, seterusnya dalam surah dalam Quran itu surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni apa dia? Iaitu hari kiamat. Asal daripada Qara'a ni adalah ketukan, boleh? Ataupun satu hentaman yang kuat dipanggil sebagai Qara'a. Boleh? Qara'a. Baik, dinamakan surah, penamaan surah, tulis penamaan surah. Baik, dinamakan nama Al-Qari'ah, iaitu satu hentaman yang dahsyat. Adalah bertujuan untuk memberikan rasa takut. Jika rasa takut. Dan Al-Qari'ah termasuk di antara nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat kita ada Yaumiddin, kita ada Al-Haqqah, kita ada macam-macam nama lah. Di antaranya seperti Al-Haqqah, Al-Ghashiyah dan sebagainya. Maka itu adalah penamaan surah. Kemudian kandungan surah. Kandungan surah. Baik, tema surah Makkiyah, ini adalah surah Makkiyah, adalah menakut-nakuti dengan keadaan hari kiamat. Maknanya kandungan surah ni menceritakan pasal kedahsyatan pada hari kiamat tersebut. Dan surah ini membicarakan kondisi yang mencengkam pada hari kiamat dan kebangkitan manusia dari alam kubur. Iaitu pada ayat 1 sehingga ayat 4. Daripada ayat 1 sampai ayat 4 adalah membicarakan kondisi yang mencengkam pada hari kiamat dan kebangkitan manusia daripada alam kubur. Boleh? Ulang boleh tak? Ayat 1-4 menceritakan kondisi. Kondisi yang mencengkam, benda tu teruk sangat pada hari kiamat tersebut. Dan kemudian adalah kebangkitan semula manusia daripada alam kubur. Kita bangun balik lah. Hari tersebut kita akan dibangunkan semula. Seterusnya pada ayat 5 pula menjelaskan sebahagian tanda-tanda pada hari kiamat, iaitu meledaknya gunung-gunung dan berubahlah gunung tersebut seperti debu-debu. Maknanya gunung yang sebesar-besar ni semua hancur. Porong. Boleh? Dan diakhiri surah ini dengan pemberitahuan tentang timbang amal. Boleh? Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Dan diakhiri surah ini dengan timbang amal. Boleh? Iaitu pada ayat 6 hingga 11. Yang ringan, amal baiknya maka akan dimasukkan ke neraka dan berat akan dimasukkan ke syurga. 6 sampai 11. Jadi kalau kita nak senang 1 sampai 5 lah. Cerita yang pasal kiamat, kemudian manusia jadi apa, gunung-gunung jadi apa, 1 sampai 5. 6 sampai 11 cerita pasal timbangan. Ada waktu timbang yang kita akan lalui lah.
Baik, ada soalan? Jadi ayat bermula dengan Al-Qari'ah. Ini nama dia, kita tak payah terjemah. Baik, Al-Qari'ah ni isim ke fi'il ke huruf? Isim. Baik, bila ayat bermula dengan isim maka dia akan jadi apa? Tanda dia ada. Alif lam. Okey, dia ada alif lam, kemudian dia isim lah, tanda dia ada alif lam. Baik, dan kenapa dia bila dia duduk dekat awal ayat isim, maka dia dekat dalam baris tu, dekat baris nombor 1. Muka surat merah itu. Mubtada. Ayuh, dekat baris nombor 1 maka ni automatik akan menjadi mubtada, subjek. Baik, subjek hujungnya berbaris Baris depan Ustaz. berbaris depan. Maka bunyilah Al-Qari'ah ayat kita tu. Kemudian masuk dalam ayat yang kedua. Khabar tak jumpa lagi. Sebab setiap mubtada kena ada khabar. Kemudian datang pula lagi satu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah. Ma ni jumpa kat mana ni? Istifham. Istifham. Ayo, Istifham. ma ni jumpa dalam isim istifham. Apa Dia pun yang isim lagi. Qari'ah adalah isim ada alif lam. Baik, bila kita jumpa soalan macam ni, soalan-soalan macam ni, apa-apa sahaja soalan selain adakah, boleh? Semua soalan selain adakah untuk dapatkan i'rab dia ataupun perbahasan dia, Ayat. maka kita kena jawab soalan tu. Dah sampai ke tak sampai? Sampai. Orang tanya apa itu Al-Qari'ah, maka kita kena jawab Al-Qari'ah Khabar. adalah apa? Hari kiamat. Okey, kalau kita kata hari kiamat, bermula kiamat. Oh, betul tu. Boleh? Maka Al-Qari'ah dalam jawapan ni akan jadi apa ni? Isim duduk awal ayat. Apa itu? Isim. Mubtada apa ni? Maka mubtada akan Khabar. baca baris apa? Mubtada. ada depan. Baca baris depan. Maka Al-Qari'ah ni adalah maka ni berbaris depan kerana dia adalah mubtada. Dia mubtada. Ayuh. Dan jawapan dia ni yaumul qiyamah adalah khabar, dan khabar ni adalah jawapan kepada dia. Apakah itu? Kan amal kan apakah itu kan? Apakah itu Al-Qari'ah? Apa tu? Jawapan dia ni yaumul qiyamah. Betul tak? Ya. Baik, dalam jawapan ni kalau sini jadi mubtada, sini jadi apa? Khabar. Khabar dia. Maka secara automatik soalan istifham ni akan menjadi khabar. Nampak tak? Yalah. Oh ya. Tuan Munir macam sampai ke tak sampai? Sampai Ustaz. Cerita tentang topik. Ustaz nak tanya, Yaumul Qiyamah tu khabar ke? Jawapan. Inilah hari jawapan kepada Qari'ah tu. Apa cerita Qari'ah ialah hari kiamat. Baik, aku nak cerita pasal Qari'ah. Oh, Hari kiamat. Yaumul Qiyamah. Maka hari kiamat tu khabar.
Okey, terima kasih. Dalam ayat ni. Mm-mm. Macam ni tau, kalau kita jumpa soalan, kita jawab soalan tu, lepas tu kita bahaskan jawapan kepada jawapan. Kita i'rab ni maknanya kita cek mana mubtada, mana khabar kan. Kita i'rab jawapan, maka ni akan jadi mubtada ni. Ayat mula dengan jawapan dia al-qari'ah itu okey, ni isim, dia akan jadi mubtada. Mubtada. Dan kita ada apa dalam qari'ah tu? Hari kiamat. Maka hari ini akan jadi khabar. Jadi hari kiamat ni adalah jawapan kepada soalan ma ni. Okey. Tapi Jadi datang daripada mana jawapan tu? apa dia? Datang tu, jawapan tu daripada mana datang? Jawab sendiri je lah, kita dah tahu. Okey. Jawapan semua soalan dalam Quran kita tahu jawapan dia. Dan itu bukan soalan pun. Selalunya soalan dalam Quran bukan soalan. Dia ada unsur lain lah. Yang tu kita akan belajar dalam Balaghah, tapi tak tahulah nak belajar, dah boleh belajar ke belum tu. Jawapan. Balaghah ni tu dia memahami konsep makna tersirat. Kurang macam tu. Jadi makna tersirat ayat soalannya apa dia? Yang ni adalah bertujuan nak mengatakan bahawa benda tu besar. Boleh? Satu-satu benda ni ni bukan soalan pun, nak bagi tahu dahsyatnya benda tu. Contoh macam kita kata dekat kawan ni kan, "Weh, kau kenal tak siapa dia tu? Kau main kau main cakap macam tu. Kau kenal tak siapa dia tu?" Soalan tu bukan tanya pun, memang kawan kita tak tahu. Tapi kita sebenarnya nak bagi tahu dia tu itulah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Oh ya ke? Macam tu lah. Macam yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan saya jumpa kat Azhar dulu kan, saya panggil dia pakcik. Dia datang kat Ustaz Azhar, saya terperasan ni. Saya pun pergi tegur dia, panggil pakcik. Lupa pula, itu adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi orang tanya saya, "Kau kenal tak siapa tu?" Tu bukan soalan. Kita pun, siapa weh? Untuk menunjukkan benda ada benda besar. Jadi Allah cakap, tahu tak apa itu Al-Qari'ah? Bukan nak tanya kita memang tak tahu pun. Lepas tu Allah bagi tahu, wa ma adraka mal qari'ah. Lepas tu Allah cerita, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi gabungan mubtada khabar dalam ayat mula ni adalah khabar kepada qari'ah. Oh. Dua-dua lah. Lah tu ya Ustaz. Jumlahkan dua ni, gabungan ni, jadilah khabar kepada Qari'ah. yang pertama qari'ah tu. Itulah jawapan dia. Allah sebut Al-Qari'ah ialah hari kiamat. Lebih kurang macam tu. Belum masuk lagi poin besar dia. Allah baru bagi tahu pasal Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. InsyaAllah kita akan sambung semula pada minggu depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh? Jadi kita tangguh dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.